Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini disempena juga pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dapat kita bersama-sama bersiaran melalui live streaming tutorial asas penggunaan Google Classroom. Jadi tuan-tuan, cikgu-cikgu, sidang penonton sekalian, saya maklumkan sekali lagi bahawa sekarang kita sedang bersiaran melalui live streaming tutorial asas penggunaan Google Classroom yang dianjurkan oleh Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kandungan yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian, pada pagi ini adalah berkenaan dengan menghantar tugasan kepada murid dengan menggunakan Google Doc. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita hendak menghantar tugasan kepada murid dengan menggunakan Google Docs. Jadi dalam Google banyak apps yang boleh kita gunakan. Ada Google Docs, ada Google Sheet, ada Google Form, ada Google Slide. Jadi semua apps yang ada di dalam Google ni boleh kita gunakan sebagai bahan untuk kita jadikan bahan untuk kita hantar tugasan kepada murid-murid. Tapi fokus saya untuk hari ini adalah berkenaan dengan penggunaan Google Docs sahaja. Penggunaan Google Docs untuk kita jadikan sebagai bahan untuk dihantar kepada murid. Jadi, okey, aplikasi Google Docs ni kalau cikgu-cikgu lihat seperti inilah. Kalau ikut dia punya ikon dia warna biru ikon Google Docs. Okey, saya nak jelaskan sedikit kepada cikgu-cikgu sekalian berkenaan dengan Google Docs. Pintas lalu sebelum kita lihat, kita masuk ke dalam Google portal digital learning. Terlebih dahulu sukalah saya nak terangkan kepada cikgu berkenaan dengan Google Docs ini sebagai pengenalannya. Yang pertama, Google Docs ni dia sesuai digunakan untuk bahan bacaan. Bahan bacaan kepada murid. Kalau sekiranya kita ada nota ataupun bahan-bahan yang boleh dibaca, kita boleh kongsilah kepada murid melalui penggunaan apps Google Docs. Yang kedua, Google Docs ini juga kita boleh jadikan sebagai tugasan. Kedua, kita boleh jadikan ia sebagai tugasan. So, tugasan yang boleh kita berikan kepada murid adalah dalam bentuk ada bentuk subjektif, bentuk esei, karangan ataupun kerja khusus dan lain-lain. Tugasan yang kita berikan kepada murid dalam bentuk Google Docs ini adalah tugasan ini memerlukan kepada murid membuat ataupun menyalin ataupun menaik. Dia berbeza dengan penggunaan Google Apps yang lain. Okey, baik. Okey, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, rakan-rakan guru sekalian adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak memberi akses Google Docs. Yang ini fokus saya pada hari ini.
kita dah ada file Google Docs ataupun dokumen, kita nak beri akses kepada murid dalam kelas, dalam classroom. Kita nak kongsikan kepada murid. Ada 3 pilihan, 3 option yang boleh kita gunakan semasa kita nak hantar tugasan kepada murid. Yang pertama, student can view only. Yang kedua, student can edit file. Yang ketiga, make a copy for each student. Jadi ketiga-tiga kaedah ni adalah dalam situasi-situasi ataupun penggunaan-penggunaan yang berlainan. Untuk student can view only, murid dapat melihat sahaja dokumen. Kalau student can edit file, murid dapat mengedit dokumen. Kalau kita pilih option untuk make a copy of each student, murid boleh menyalin dokumen tersebut dan boleh mengedit tanpa mengganggu dokumen asal. Kemudian apabila kita dah memberi kita dah pilih bagaimana kita nak memberi akses kepada murid dalam penggunaan Google Docs ini, kita boleh tetapkan tetapan dalam memberi tugasan. Kita boleh tentukan sama ada kita nak terus menghantar, kita nak assign terus, ataupun kita nak tentukan penjadualan penghantaran hari ini mengikut schedule, ataupun kita nak save dulu draft dan ada pilihan untuk kita discard draft. Okey, yang ini yang akan saya kongsikan tuan-tuan. 2 benda yang sangat penting yang boleh kita gunakan di dalam penggunaan Google Docs. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, guru-guru yang dikasihi sekalian, untuk seterusnya kita akan praktis. Saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak menghantar tugasan kepada murid dengan menggunakan Google Docs. Sebelum tu kita kena kenal pasti dulu. Cikgu-cikgu ada bahan tak ada bahan? Kalau kita ada bahan, ia akan memudahkan kita untuk menghantar dengan kepada murid lah. Kalau belum ada bahan, kita terpaksa buat ataupun membina bahan terlebih dahulu sebelum kita menghantar kepada murid. Sudah ada bahan, kita kena tahu pula di mana bahan kita letakkan, di mana bahan kita simpan, sama ada di dalam drive ataupun kita simpan di dalam komputer, di dalam dokumen. Jadi kita kena tahulah di mana simpanan. Jadi saya rasa cikgu-cikgu mempunyai banyak file-file dokumen Microsoft Word yang lama-lama, yang lepas, yang lalu, kan? Biasalah. Kita pernah buat ujian, kita pernah beri latihan kepada murid, kita pernah kita pernah buat soalan peperiksaan. Jadi bahan-bahan yang kita bina dah tentu kita bina di dalam Microsoft Office Word. Kan? Jadi bahan-bahan ni sepatutnya kita boleh gunakan lagi, reuse, kita boleh menggunakan semula untuk semasa PKP ni. Kan? Bukan bukan satu benda yang susah untuk kita nak hasilkan Google Docs, kerana benda Google Docs, file Google Docs biasanya kita boleh ambil daripada Microsoft Office dokumen, Microsoft Word.
Okey, baik. Okey, rakan-rakan cikgu sekalian, untuk saya akan ulang kaji semula berkenaan bagaimana kita nak akses portal digital learning, bagaimana yang telah dijelaskan dalam siri-siri yang disampaikan oleh Cikgu Hamizi. Yang pertama, kita klik kepada Google Chrome. Kalau ikon Google Chrome sudah ada di bar di bawah ni, cikgu boleh klik kanan dan cikgu boleh buat pilihan dengan memilih untuk kita buka sebagai new incognito window. Saya ulang kembali kenapa Cikgu Hamizi memilih mencadangkan kepada kita supaya kita membuka mengakses portal digital learning ini dengan menggunakan mode incognito window, kerana mode incognito window ini adalah dia akan memberi kesan kepada penggunaan ID. Jadi tidak berlaku konflik ID semasa kita mengakses. Okey, kita klik kepada carian portal .moi.edu.my. Kemudian cikgu-cikgu log masuk dengan apabila mendapat paparan seperti yang ada di skrin. Seterusnya, cikgu pilih ID cikgu sendiri. Kalau ID cikgu tu bermula dengan, biasanya memang ID guru bermula dengan huruf G. Okey, kita akan dapat paparan seperti ini. Seterusnya, pilih pada menu guru. Okey, baik. Kemudian kita klik kepada aktiviti. Seterusnya kita klik kepada classroom. Klik untuk mula. Okey, rakan-rakan cikgu-cikgu sekalian, sekarang kita berada di paparan classroom. Paparan classroom. Jadi dia akan memaparkan di skrin kita kelas-kelas yang telah kita wujudkan daripada Google Classroom ini. Kalau dengan saya ni ada 7 kelas. Ada 7 kelas tapi student dia semua satu-satu dia. Jadi dengan cikgu-cikgu tu mungkin banyaklah kan, sebab cikgu ada kelas di sekolah masing-masing. Okey, baik. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak menghantar Google Docs yang kita ada daripada bahan-bahan dokumen dalam Microsoft Word ataupun memang sudah ada kita buat di dalam Google Drive. Saya akan tunjuk satu contoh. Jadi kita masuk ke dalam kelas.
kelas yang kita akan hantar tugasan. Saya pilih satu kelas tingkatan 5. Klik kepada kelas tersebut. Jadi cikgu-cikgu saya tidak terangkanlah bagaimana kita nak mewujudkan kelas, bagaimana kita nak create kelas. Jadi saya tak tunjuk. Jadi saya terus kepada kita masuk ke dalam kelas. Kita berada di dalam kelas. Kalau menu ke atas ni ada stream, ada classwork, ada pupil, ada grades. Okey. Baik. Apabila kita berada di dalam kelas, dalam classroom ini, kita klik kepada classwork. Klik classwork. Setelah kita klik classwork, kita klik create. Klik create. Apabila kita klik create, ada menu-menu di bawah create ini, ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada reuse post, ada topik. Yang hari ini saya akan sentuhkan berkenaan dengan assignment. Jadi cikgu klik pada assignment. Okey, sekarang kita perlu mengisi apa yang diminta. Ada diminta kita masukkan title, instruction, dan ada lagi beberapa perkara yang diminta di sebelah kanan ni kita perlu isi nanti. Okey, untuk title. Okey, tadi saya dah sebut kepada cikgu-cikgu berkenaan dengan dalam kita menggunakan Google Docs ini, kita boleh memilih sama ada bahan itu dalam bentuk bahan bacaan. Bahan bacaan ni nota lah. Bahan bacaan ini seperti nota ataupun petikan. Jadi kalau kita nak hantar nota, kita tulis nota lah. Okey. Juga Google Docs ini boleh kita hantar tugasan itu dalam bentuk kerja khusus, dalam bentuk latihan bentuk subjektif, dalam bentuk esei. Jadi untuk yang saya akan buat sekarang ini, saya akan hantar nota kepada murid kelas saya. Okey, di title ni saya masukkan nota. Nota bahasa Melayu. Okay, instruction kita boleh tulis untuk murid bahawa murid perlu baca nota tersebut, contohnya.
baca dan fahami. Baca dan fahami nota tersebut. Okey. Baik, di bahagian bawah ini ada pilihan lagi. Sama ada yang perlu kita isilah. Kita nak add ataupun kita nak create. Create ni adalah untuk fungsinya untuk kita buat Google Docs yang baru. Kalau create. Kalau add adalah kita nak ambil fail dokumen daripada mana-mana tempat simpanan. Sama ada tempat simpanan kita tu daripada drive ataupun daripada komputer. Ataupun kita nak upload pun boleh. Okey. Baik, cuba sekarang saya ada fail dokumen tersebut. Jadi saya nak add saja. Okey. Saya akan klik add. Fail saya yang akan add ini saya akan ambil daripada komputer. Kalau fail yang akan kita ambil daripada komputer, kita klik attachment file ni. Okey. Dia akan minta kepada kita untuk memastikan daripada mana file yang akan kita ambil. Kita kena select from your device. File saya simpan di dalam dokumen, dalam bahan tutorial. Okey. Saya nak ambil file nota. Nota ini. Jadi saya klik open. Okey. Dah masuk untuk kita upload nota 10 petua dalam transformasi ayat cakap ajuk kepada cakap pindah. Contoh, kita nak hantar kepada murid nota ni untuk dibaca. Jadi Google Docs sangat sesuai lah untuk dokumen bahan-bahan bacaan. Okey, kita klik upload. Okey, file ni dah ada. Okey, baik. Apabila file ini dah dimasukkan di dalam apa yang akan kita hantar nanti, sekarang kita belum hantar lagi. Kita perlu tentukan option yang saya dah maklumkan di awal tadi, apa yang saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan cikgu sekalian. Option untuk penghantaran kita ada 3 option yang boleh kita pilih. Penghantaran dalam bentuk macam mana? Sama ada student can view file, student can edit file, ataupun make a copy for each student. Jadi kita bergantung kepada file dokumen yang kita ada lah. Bergantung kepada file dokumen yang akan kita hantar. Kalau dokumen yang kita hantar tu dalam bentuk nota, yang sesuainya, kita klik kepada can view. Sebab nota, murid dia membaca saja, dia tak buat aktiviti ke atas dokumen tersebut. Kalau yang kita hantar tu dalam bentuk dokumen tugasan ataupun dokumen
lembaran kerja, dokumen soalan esei, karangan. Jadi kita perlu kepada CanEdit. CanEdit ini adalah untuk mengedit dokumen yang sama. Jadi kalau kita hantar dalam satu kelas, student can edit file, maksudnya semua student akan membuat editing ke atas dalam file, satu file itu saja. Satu file saja. Make a copy for each student ini pula adalah untuk kita menghantar kepada murid dengan kita memberikan salinan dokumen tu kepada setiap individu. Setiap akaun akan dapat dokumen yang kita hantar. Dokumen yang berlainan. Dia tidak mengganggu dokumen asal. Okay, yang ini make a copy for each student. Tapi memandangkan dokumen yang akan saya hantar kepada murid dalam kelas ini, dokumen yang berbentuk nota, jadi sangat sesuai lah saya memilih untuk student can view file. Okay, student can view file. Okay, di sebelah kanan ini kalau tuan-tuan perhatikan dapat ada beberapa perkara yang perlu kita klik ataupun kita tentukan, iaitu yang ini untuk kelas. Kalau ada kelas-kelas tu kita boleh pilih lah kelas yang mana yang kita akan hantar. Kita boleh pilih, kita boleh untuk kelas yang lain juga kan, tambah kelas ni pun dapat, kelas ni pun dapat. Kalau dokumen yang sama juga akan kita guna. Okey. Kemudian kita boleh pilih juga kita nak hantar untuk semua student ke, all student ataupun student yang tertentu saja. Kita boleh pilih. Kemudian kita boleh tentukan juga cikgu-cikgu, kita boleh tentukan markah, point, ataupun ini disebabkan bahan yang kita akan hantar ini adalah bahan nota, jadi tak perlu ada markah lah, ungraded. Okay. Kemudian due date. Due date sebab nota tak ada due date. Okay, topik ini kita boleh masukkan topik. No topik pun boleh, ataupun kita nak create topik. Nota bahasa Melayu contoh. Nota ayat cakap acuh. Apa-apa sajalah yang sesuai dengan nota. Okay. Okay, apabila kita dah selesai memilih apa-apa yang sepatutnya kita nak tentukan itu, barulah kita lihat kepada di sebelah kanan atas sini. Yang ini yang terakhir sekali. Yang kita buat. Kalau kita buat yang ini dulu, dia akan terus hantar. Jadi yang ini yang terakhir sekali kita pilih. Ada 4 pilihan untuk penghantaran assignment ni. Ada 4 pilihan kepada kita. Yang pertama assign, yang kedua schedule, yang ketiga save draft, yang keempat discard draft. Saya pilih untuk assign terus sebab yang ini nota. Jadi saya nak hantar nota kepada kelas saya, jadi saya terus assign. Okay.
Selesai. Penghantaran Google Docs. Nampak tak cikgu? Satu proses yang sangat simple, senang dan mudah. Kerana saya percaya cikgu-cikgu memang dah ada bahan ataupun dokumen. Kerana sebelum PKP ni pun kan, tahun-tahun lepas kita dah ada buat soalan, kita dah bina soalan, kita dah type soalan di dalam Word, dalam Microsoft Office kita dah buat. Jadi kita boleh upload sahaja bahan kita tu kepada murid. Cukup mudah. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Boleh? Cuba. Saya tunjuk lagi satu yang tadi nota. Sekarang saya nak tunjuk pula satu latihan. Nak hantar latihan. Itu nota murid baca je. Kan? Jadi, okay, penghantaran kita tu kita boleh tengoklah di dalam kelas. Di dalam stream dah ada kan? Di dalam stream Kedah CM77 ni cikgu post a new assignment nota bahasa Melayu dah masuk. Kalau dengan murid, kita buka akaun murid pun murid akan terima dalam stream. Okay. Nanti selepas perkongsian yang kedua nanti saya akan cuba tunjuk dekat rakan-rakan cikgu sekalian berkenaan bagaimana murid boleh mendapatkan dokumen yang kita share. Okey, saya tunjuk untuk langkah yang kedua nak hantar tugasan. Tadi hantar nota. Bahan untuk bacaan. Sekarang saya nak tunjukkan pula penghantaran Google Docs dalam bentuk tugasan. Okey. Saya pilih satu kelas. Kelas ni jugalah. Okey. Kelas tingkatan 5 juga. Okey. Kelas tingkatan 5. Tapi yang ni kelas bahasa Melayu. Saya edit sikit nama kelas. Perniagaan. Sebab saya akan hantar tugasan perniagaan. Okey, kita masuk ke dalam kelas tingkatan 5 ni. Kemudian, ingat lagi tak cikgu langkah dia, kita pergi kepada kelas work. Daripada kelas work, kita klik create. Kemudian assignment. Perniagaan. Title. Dan jawab soalan berikut. Okey, file dah ada. Kalau file belum ada, kita klik create. Kalau file sudah ada, klik pada add. Okey, cikgu klik pada kalau sekiranya kita nak ambil file tersebut daripada komputer, kita klik pada file attachment ni. Kalau memang sudah kita bina, dah tersimpan di dalam Google Drive, kita klik pada Google Drive. Jadi saya dah
Saya ambil bahan yang lama contohnya kan. Saya ambil bahan yang dah digunakan tahun lepas. Contohnya kan. Saya ambil file, kemudian select file from your device. Okey, soalan perniagaan. Soalan 1. Soalan ni pernah digunakan tahun lepas katakan. Jadi kita dah ada soalan ni di dalam komputer kita. Kita nak kongsi, nak reuse penggunaan, nak guna semula untuk tahun ini, kita boleh guna, upload. Okey? Apa yang kita perlu buat ketika ini ialah kita perlu memilih yang mana satu kita nak. Kita nak murid dapat bahan kita tu. Jadi memandangkan dokumen yang kita akan hantar nanti ni adalah dokumen dalam bentuk soalan subjektif yang perlu dibuat oleh murid. Jadi kita perlu memilih option make a copy for each student. Ini bermaksud setiap pelajar yang ada di dalam kelas yang menerima tugasan, mereka akan menerima dokumen yang dokumen template yang sama, tetapi setiap individu akan terima. Jadi mereka akan dapat dan jawab di tempat masing-masing, bukan di satu dokumen, bukan di tempat dokumen yang sama. Ini murid akan dapat dokumen yang salinan dokumen yang boleh diedit tanpa mengganggu dokumen asal dia. Okey? Baik. Kemudian yang ini yang terakhir sekali kita pilih. Untuk seterusnya kita boleh pilih kelas. Contoh kelas saya nak kongsikan juga dalam kelas lain, kita boleh klik saja kelas mana kita nak kongsikan. Okey. Kemudian, okey, point. Kita boleh tentukan point. Sebab yang ini tugasan yang berbentuk soalan subjektif yang boleh kita tentukan point. Kalau poinnya 100 markah lah. Kalau 50 sajalah. Gantunglah dengan markah yang telah kita tentukan. Kemudian kita boleh tentukan juga due date. Due date bila sepatutnya dijawab sehingga berapa hari bulan. Hari ini kita hantar katakan sehingga hari Ahad. Kita boleh tentukan due date dia. Time, boleh masukkan time untuk due date ni. Okey. Rubrik kalau ada. Create rubrik. Okey. Baik. Seterusnya yang terakhir sekali kita boleh pilih sama ada nak assign terus ataupun kita nak schedulekan penghantaran. Bila kita nak schedule assignment tu, katakan kita nak schedule hari ni hari lah.
Okey. Kita boleh tentukan. Kalau baik seterusnya kita boleh terus assign. Di sini pun kita boleh tulis. Ataupun kalau kita nak ni kita boleh save dulu. Save draft. Dia akan save. Di mana ia tersimpan di ini di atas di classwork ni. Kalau sudah kita hantar, dia akan masuk di bahagian bawah classwork. Okey. Okey, yang ni dah ada. Kemudian kalau kita nak edit, boleh lagi kita edit dokumen tadi, ataupun kalau kita tak nak, kita nak buang dokumen tak jadi nak hantar, kita klik delete lah. Okey. Baik, sekarang kita nak hantar balik dokumen yang telah kita buat tu, yang kita simpan di dalam draft. Okey. Yang ini soalan dia. Okay, kita klik edit. Okay, kalau sekiranya kita nak terus menghantar, kita boleh terus klik assign. Klik assign. Ataupun kalau kita tak nak hantar lagi, kita nak schedule, kita boleh schedule kan. Okay, terus hantar. Assign. Okay, assign. Okey, berdasarkan classroom yang telah kita berikan kepada murid, kita boleh lihat classwork yang kita dah hantar kepada murid dalam classwork ini, iaitu kita hantar satu assign yang turn in balik, belum ada lagi. Yang ini sebab apa satu? Sebab dalam kelas ni ada seorang je, sebab tu satu. Kalau ada 30 orang kat sini assign, kita hantar 30 lah, bergantung kepada penghantaran yang kita buat. Okey. Okey, baik. Macam mana tuan-tuan, cikgu-cikgu? Nampak tak apa yang saya kongsikan tadi? Iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menghantar dokumen. Jadi dah dua dokumen telah dihantar. Satu dokumen dalam bentuk bahan bacaan. Satu lagi dokumen dalam bentuk tugasan. Kita telah kongsikan, kita hantar kepada murid dokumen tugasan dalam bentuk esei subjektif, dalam bentuk subjektif. Okey, baik. Kita berada di penghujung. Kalau lihat kepada tu, kita dah tepat pukul 11 pagi. Dah 1 jam kita bersiaran. Seperti mana yang saya dah cakap pada awal siaran tadi, bahawa kita akan bersiaran dalam 1 jam saja. Jadi sekarang kita berada di penghujung. Kemudian yang terakhir sekali, saya mohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat kekurangan ataupun kesalahan sepanjang saya menyampaikan tutorial yang berlangsung pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya amat mengharapkan ataupun meminta guru untuk menggunakan pelantar pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia agar aktiviti pembelajaran berlaku dan berjalan walaupun dalam suasana PKP ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.